Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 iaitu kumpulan Arnab akan membentangkan mengenai wawancara IGP. Pertama sekali adalah berkaitan latar belakang guru yang kami pilih. Untuk guru bidang Bahasa Melayu, kami telah mewawancarai seorang guru yang dikenali sebagai Cikgu Liana binti Sikana. Beliau berusia 36 tahun dan berasal dari kampung tandukan daerah Sepulut, Nabawan, Pensiangan. Cikgu Liana telah melanjutkan pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang Bahasa Melayu, iaitu bermula pada tahun 2006 sehingga 2010, dan beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru Bahasa Melayu selama 11 tahun, iaitu bermula pada tahun 2011. Seterusnya adalah guru luar bidang. Kami telah mewawancari seorang guru dari bidang bimbingan dan konseling. Beliau dikenali sebagai Cikgu Irwan bin Muhammad Nasir dan berusia 39 tahun. Beliau telah melanjutkan pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bimbingan dan konseling, yaitu pada tahun 2003 hingga 2007. Beliau telah berkhidmat sebagai guru bimbingan dan konseling selama 15 tahun, yaitu bermula pada tahun 2007. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan mengenai persamaan guru bidang dan guru umum dari pelbagai aspek, iaitu perwatakan. Yang pertama adalah sikap bertanggungjawab. Menurut Cikgu Irwan, untuk menjadi seorang guru yang baik, perlulah memiliki sikap bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Manakala menurut Cikgu Liana pula menekankan sikap bertanggungjawab yang tinggi terutamanya dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Terusnya pula adalah sifat keikhlasan. Menurut Cikgu Irwan, menjadi seorang guru perlulah ikhlas dan berkorban ketika menghadapi murid, terutamanya apabila terdapat murid yang menghubungi di luar daripada waktu kelas. Manakala Cikgu Liana pula berpendapat bahawa guru perlu bersifat terbuka atau ikhlas dan bersedia dalam menghadapi apa-apa cabaran dan rintangan sebagai pendidik. Terusnya pula adalah atribut guru Bahasa Melayu berdasarkan model insan guru profesional Bahasa Melayu. Yang pertama adalah personality, minat belajar. Bagi Cikgu Liana Sikana, seorang bakal guru haruslah berjiwa pendidik di mana individu tersebut minat dan mempunyai bakat dalam bidang perguruan. Yang kedua pula adalah pengetahuan ilmu-ilmu bahasa. Cikgu Liana menyatakan bahawa sebagai guru Bahasa Melayu perlulah mempunyai ilmu pengetahuan dan sentiasa memperbaharui ilmu agar guru dapat memberi ilmu baru kepada murid seiring dengan perubahan masa. Yang ketiga adalah pengajaran bersemangat. Seorang guru perlulah sentiasa bersemangat dalam menghadapi apa sahaja cabaran dan rintangan agar pembelajaran murid tidak terjejas. Yang keempat pula adalah hubungan baik, iaitu bersopan santun. Sebagai guru hendaklah sentiasa menjaga hubungan yang baik antara murid, ibu bapa, rakan sekerja dan juga masyarakat di sekeliling. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula persamaan atribut guru bimbingan dan konseling berdasarkan model bimbingan dan konseling. Atribut pertama yang terdapat pada guru bimbingan dan konseling ialah accountability professional, sebagai contoh bertanggungjawab tinggi. Menurut Cikgu Irwan, itu guru bimbingan dan konseling ketika memasuki bidang pekerjaan ataupun bergelar sebagai seorang guru, kita perlulah bersedia dan bertanggungjawab dengan baik dalam perkhidmatan, khususnya dalam bimbingan dan konseling ini. Seterusnya adalah kecakapan profesional. Sebagai contoh adalah bersedia, seperti mana yang diperkatakan oleh Cikgu Irwan, yang mana sebagai seorang guru kita perlulah mempersiapkan diri menghadapi cabaran ataupun situasi, terutamanya apabila diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, termasuklah persediaan seorang guru dalam berkorban dari segi masa, tidak kira sama ada waktu kelas bermula ataupun setelah kelas berakhir. Karena menurut Cikgu Irwan, terdapat sesetengah pelajar ini akan cuba berhubung dengan cikgu melalui WhatsApp untuk bertanyakan lebih lanjut mengenai pembelajaran. Dan atribut yang ketiga ialah kepimpinan profesional. Sebagai contoh adalah mengambil berat. Menurut Cikgu Irwan, sebagai seorang guru, sikap yang baik perlulah ditanamkan dalam diri insan yang bergelar guru khususnya. Hal ini kerana secara tidak langsung sifat yang baik ataupun perbuatan yang ditonjolkan oleh guru itu menjadi ikutan ataupun menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak murid. Sebagai contoh, guru-guru di sekolah tempat Cikgu Irwan mengajar ini, guru-gurunya sering membantu murid-murid dari segi keperluan serta dapat membina sikap kepimpinan yang baik seperti mengambil berat terhadap keperluan anak-anak murid.
Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula berkaitan dengan atribut guru bahasa Melayu dan guru bimbingan dan konseling berdasarkan model IGP UPSI. Persamaan atribut yang ada pada kedua-dua orang guru ini, yang pertama sekali adalah penyayang. Sebagai contoh, kami dapat mengenal pasti sikap kedua-dua orang guru ini, guru yang prihatin, mengambil berat, bekerjasama dan juga baik hati. Seterusnya adalah persamaan dari segi kreatif dan inovatif. Sudah tentu kedua-dua orang guru ini memiliki persamaan ataupun kebolehan masing-masing, terutamanya berkaitan dengan kreativiti yang mereka gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh, guru-guru ini didorong oleh teknologi sebagai contoh penggunaan bahan bantu mengajar seperti PowerPoint ataupun aplikasi pembelajaran dalam permainan. Yang ketiga adalah kolaboratif, yang mana kedua-dua orang guru ini dapat dilihat sikap kedua-dua orang guru ini, yang mana mereka sangat terbuka dengan melihat komuniti, sentiasa mengambil tahu dari segi masyarakat sekeliling, sama ada dari pelajar maupun ibu bapa. Atribut seterusnya adalah atribut adaptif, yang mana kedua-dua orang guru ini adalah bersifat dinamik dan juga ikhlas dalam menjalankan tugas. Baiklah, seterusnya bagi perbedaan atribut di antara guru bidang bahasa Melayu dan bidang umum yang telah dikenal pasti semasa sesi wawancara ialah dari segi pergaulan. Bagi guru bahasa Melayu, pergaulan yang ditunjukkan pada pelajar adalah lebih bersahaja atau spontan, di mana semasa sesi wawancara, guru sering bertanyakan pendapat dan pandangan pelajar terhadap soalan. Penggunaan bahasa guru bidang bahasa Melayu juga lebih bersahaja dan tidak formal. Selain itu, guru juga mengamalkan sikap terbuka semasa sesi wawancara, di mana guru memberi perkongsian mengenai pengalaman hidupnya yang amat memberi kesan buat dirinya. Bahkan, semasa sesi wawancara juga guru berusaha untuk memastikan pelajar bergiat aktif semasa sesi wawancara. Sementara bagi guru bidang umum pula, beliau kelihatan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-katanya. Perkataan yang digunakan juga terlihat lebih formal dan tersusun dengan menarik. Ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai satu kepribadian yang sangat disiplin dan agak tertutup, di mana beliau tidak berkongsi apa-apa pengalaman pribadinya kepada pelajar semasa sesi wawancara. Perbedaan yang seterusnya yang telah dikenal pasti semasa sesi wawancara adalah dari segi motivasi. Pemberian motivasi oleh guru bidang bahasa Melayu lebih kepada nasihat dan pengajaran, di mana guru memberi peringatan kepada pelajar untuk membahagiakan orang tua, mengenang jasa guru, dan tidak mengutamakan percintaan. Nasihat yang diberikan bagi memastikan pelajar tidak lalai dan dapat mengelakkan diri daripada perkara yang akan mendatangkan berbagai impak negatif pada diri sendiri. Sementara guru luar bidang pula memberi motivasi dengan berusaha memberikan satu sinar harapan dan kata-kata semangat kepada pelajar. Tujuannya adalah agar pelajar sentiasa berusaha dan tidak berputus asa untuk meneruskan pengajian. Seterusnya, atribut guru bahasa Melayu berdasarkan model IGP guru bahasa Melayu. Yang pertama adalah personality, di mana guru yang diwawancara mempunyai personality yang bermotivasi, spontan, dan menepati masa. Di mana bagi bermotivasi, guru yang diwawancara yaitu Cikgu Liana Sikana memberi motivasi dengan memberi kata-kata nasihat. Seterusnya, spontan pula, beliau sentiasa bersahaja dalam pergaulan semasa sesi wawancara. Bagi menepati masa, beliau tepat memasuki sesi wawancara pada pukul 8 malam. Salam sejahtera diucapkan. Saya teruskan pembentangan dengan perbezaan guru bidang dan guru umum dari pelbagai aspek, khususnya perwatakan. Yang pertama sekali kita lihat pada guru bidang, yaitu Cikgu Liana. Apa yang boleh dilihat daripada perwatakan yang terdapat pada Cikgu Liana, yaitu cikgu ini mempunyai sikap mengutamakan ibu bapa. Yang kedua, cikgu ini seorang yang sangat penyayang. Dan yang ketiga, cikgu ini merupakan seorang yang tabah. Seterusnya kita lihat kepada guru umum, yaitu Cikgu Irwan. Apa yang boleh dilihat daripada wawancara ini? Sikap yang terdapat pada Cikgu Irwan, yaitu cikgu ini seorang yang berdedikasi, yang kedua berdisiplin, dan yang ketiga rajin membantu.
Seterusnya kita masuk kepada perbezaan atribut guru bimbingan dan konseling berdasarkan IGP UPSI Guru Bimbingan dan Konseling. Atribut yang terdapat pada guru bimbingan dan konseling yaitu guru umum, Cikgu Irwan. Terdapat dua atribut yaitu advokasi profesional dan kepimpinan profesional. Kita masuk kepada advokasi profesional. Apa yang dapat dilihat yaitu seseorang guru ini haruslah berfokus dan jelas, berhemat tinggi, beretika. Dan yang kedua, kepimpinan profesional yang bermaksud guru itu haruslah mempunyai karisma, seorang yang pembimbing kepada murid-murid, kepada rekan sekerja dan orang-orang di sekitarnya. Dan yang akhir sekali, guru ini haruslah berwawasan. Sekian sahaja daripada saya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara insan guru profesional, kami dapat menyimpulkan bahwa setelah mewawancara dua orang guru yaitu guru bidang bahasa Melayu dan guru luar bidang yaitu bimbingan dan konseling, ialah kedua-dua guru ini mempunyai persamaan dan juga perbezaan yang ketara dan dapat dilihat dari aspek atribut yang pelbagai dan ciri-ciri insan guru profesional yang mana kedua-dua guru ini masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri berdasarkan pengalaman mereka. Keprihatinan mereka terhadap masalah yang dihadapi oleh murid-murid mereka membantu semampunya di samping menjadi guru yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Secara keseluruhan, apa yang saya telah perolehi sepanjang sesi wawancara bersama guru luar bidang, yaitu bahasa Melayu dan bimbingan konseling, saya mendapati bahwa kita harus menanamkan sikap positif pada diri, karena sikap positif membantu kita untuk menjadi insan yang lebih berjaya. Dan selain itu, kita juga harus menanamkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam diri, karena tanpa sikap amanah dan bertanggung jawab kita tidak akan mencapai status guru profesional. Hasil daripada sesi wawancara insan guru profesional, saya mendapati bahawa sebagai seorang guru, kita perlulah mempunyai sifat nilai-nilai murni yang boleh menjadi contoh yang baik kepada anak murid seperti peramah dengan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat di sekeliling kita. Selepas itu, seorang guru hendaklah mempunyai semangat yang tinggi dalam menjalani tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik supaya murid-murid akan berasa seronok dan turut bersemangat dalam sesi pembelajaran. Pada bahagian refleksi, pada pendapat saya, wawancara yang dijalankan ini banyak memberikan input yang positif berdasarkan atribut insan guru profesional. Kedua-dua guru ini bersikap peramah dan bersikap terbuka semasa membuat perkongsian. Oleh itu, wawancara yang dilaksanakan ini memberikan impak yang positif kepada saya sebagai persediaan ke arah pembangunan insan guru profesional kelak. Baiklah, apa yang saya perolehi ataupun refleksi saya terhadap kedua-dua orang guru ini ialah sebagai seorang guru kita selalu bersedia dari segi mental dan fizikal dan sentiasa berfikiran terbuka. Selain itu, untuk menjadi seorang guru yang baik dan cemerlang, kita juga perlulah mempamerkan sikap ataupun perangai yang positif terhadap anak-anak murid, kerana secara tidak langsung perbuatan yang kita pamerkan kepada anak-anak murid dapat dijadikan contoh dan teladan untuk anak-anak murid di masa hadapan. Lebih jelas lagi, guru merupakan role model kepada anak-anak murid yang bukan sahaja dapat memberikan pengetahuan akademik kepada pelajar, tetapi juga dapat memberikan ilmu berkaitan adab terhadap murid-murid. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Hasil daripada wawancara dua insan guru profesional yaitu guru bahasa Melayu dan guru bimbingan dan konseling. Hasil daripada wawancara ini, saya dapat berbagai nasihat dan kata-kata motivasi yang boleh saya jadikan sebagai panduan dan saya dapat terapkan di dalam diri untuk menjadikan saya sebagai seorang insan yang dapat menjadi seorang pendidik yang lebih baik di masa akan datang. Selain itu,
hasil daripada wawancara ini juga kita dapat lihat perbezaan dan cabaran-cabaran yang dilalui oleh dua orang guru ini berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Selain itu, mereka juga telah berkongsi cabaran-cabaran yang telah mereka lalui, dan cabaran-cabaran tersebut saya telah jadikan sebagai suatu inspirasi untuk saya lebih bersiap sedia menjadi seorang bakal pendidik. Sekian sahaja daripada saya.